Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Megat Muhammad Alif Munawir bin Muhammad Kasim, pelajar PACE UUM Cawangan Kuala Lumpur. Pada hari ini akan membincangkan tentang teori semantik umum. Perkataan semantik berasal dari bahasa Yunani yang bermaksud penting atau bererti. Ia merupakan satu bidang yang mengkaji atau menganalisa makna kata dan ayat. Teori semantik umum pula adalah teori asas komunikasi yang menekankan penggunaan perkataan verbal atau bahasa sebagai simbol utama ketika berkomunikasi. Teori ini adalah bidang yang mengkaji proses penilaian manusia dan melihat pembentukan tindak balas manusia terhadap simbol, tanda, situasi dan bagaimana kita berhubung dengan dunia persekitaran serta bagaimana kita mengubah atau menyesuaikan tingkah laku kita dengan persekitaran sewajarnya. Teori ini menekankan kepada bahasa sebagai simbol dalam berkomunikasi. Simbol ini pula mempunyai ciri-ciri penting seperti abstrak, iaitu hanya ada dalam fikiran tetapi tidak dapat dirasa dengan panca indera. Kabur mempunyai pengertian yang kabur dan pelbagai. Arbitrari, maksud berubah mengikut budaya masyarakat setempat. Antara tokoh-tokoh yang mengetengahkan teori ini ialah I. Richards, C.K. Auden, S.I. Hayakawa serta Alfred Korzybski. Maka banyaklah kajian-kajian yang telah dijalankan tentang bagaimana perkataan boleh menyebabkan berlakunya kekeliruan maksud di dalam bidang komunikasi. Melalui teori ini, ia dapat membantu seseorang untuk memilih perkataan dengan tepat dalam ayat atau ujaran dan seterusnya dapat memahami pelbagai kemungkinan makna bagi sesuatu perkataan. Ianya boleh mengelakkan dari berlakunya kekeliruan dan salah faham perkataan yang digunakan dan dapat memberi makna kepada sesuatu lambang. Contohnya, papan tanda dapat menyampaikan sesuatu makna kepada pemandu di jalan raya. Dalam buku Manhood of Humanity oleh Korzybski, beliau beranggapan teori ini juga dapat menyelesaikan masalah yang berkait dengan time binding, di mana what makes humans human. Ianya bermaksud kemampuan manusia yang dapat mengikat masa dan menyampaikan maklumat atau berkongsi pengalaman dari generasi ke generasi seterusnya dari mana ianya terhenti tanpa perlu bermula dari awal. Bagaimana menilai apa yang kita warisi masa lalu dan bagaimana kita menyelesaikan masalah maklumat yang salah dan menambah maklumat bahan yang berguna, seterusnya mewujudkan masa kini dan masa depan yang positif. Komunikasi memainkan peranan penting di dalam kehidupan seharian. Kita tidak dapat mengelak dari tidak berkomunikasi. Namun, begitu keberkesanan komunikasi bergantung kepada kualiti pemikiran dan kualiti hubungan sesama manusia pula bergantung kepada keberkesanan komunikasi. Cara berfikir, bertutur dan melaksanakan sesuatu perkara dapat menjadikan sesuatu komunikasi itu efektif. Menurut Grof Conklin, komunikasi yang berkesan tidak hanya bergantung dengan apa yang dikatakan berbanding kenapa dan bagaimana ia yang disampaikan. Kita juga harus menilai dan mendengar apa yang disampaikan bukan hanya pada perkara tersebut, malah nada, isyarat badan dan lain-lain juga perlu untuk memastikan kita benar-benar memahami. Di dalam buku Science and Sanity, Korzybski mencadangkan formulanya sebagai non-Aristotelian system di mana menghapuskan limitasi law of identity oleh Aristotle. Beliau berpendapat bahawa walaupun manusia, tempat dan barang mempunyai ciri khas, namun ciri tersebut sentiasa berubah dan memberi gambaran yang tidak lengkap dari dunia empirikal. Melalui teori ini, kita perlu beranggapan perkataan itu sendiri tidak mempunyai makna, tetapi kita yang memberi makna dengan apa yang kita lihat, dengar dan hadapi. Ianya mempunyai persamaan jika dibandingkan dengan ilmu matematik, di mana boleh ubah didefinisikan sebagai simbol yang boleh mewakili sebarang nilai yang dipilih dari julat tertentu. Komunikasi di dalam organisasi secara berkesan bergantung kepada kelancaran dan keberkesanan komunikasi yang disampaikan sama ada oleh majikan atau ketua kepada kaki tangan bawahan. Ianya memerlukan skill atau keupayaan berkomunikasi melalui pendekatan teori ini. Bagaimana? Menurut ahli psikologi Daniel Goleman, seorang ketua perlu mempunyai keupayaan mengurus emosi dan hubungan interpersonal dengan pekerja secara efektif.
Melalui konsep emotional intelligence ini merupakan kunci kejayaan komunikasi berkesan antara hubungan majikan dan pekerja. Penilaian, siasatan dan pengalaman sendiri pula adalah konsep di mana natural order of evaluation adalah amat penting dalam menjadikan seseorang ketua dapat menilai sesuatu perkara dengan lebih tepat. Penyampaian sesuatu arahan juga dapat disampaikan secara berkesan dan proses pengarahan dapat berjalan secara efektif. Conditionality and delayed reaction pula akan menjadikan seseorang ketua mengambil sedikit masa untuk memikirkan dan menilai sesuatu perkara atau masalah sebelum bertindak balas secara terburu-buru dalam sesuatu situasi. Apabila kita membenarkan secara bebas pekerja untuk memberi pendapat, mereka akan menyumbangkan lebih bakat yang mereka ada dalam melaksanakan tugas berbanding jika tidak, mereka hanya akan melakukan apa yang diarahkan semata-mata. Ini bertepatan dengan tanggapan semantik umum mengenai organism as a whole in environments, di mana individu bertindak sebagai satu pasukan yang saling berfikir atau menyumbangkan idea tentang sesuatu perkara pada sesuatu masa. Melalui kajian yang dijalankan oleh tokoh-tokoh lain, Kodish and Kodish mencadangkan bahawa teori ini adalah bagaimana kita menilai kehidupan, pengalaman dan termasuk bagaimana kita menggunakan bahasa serta bagaimana bahasa menggunakan kita. Menurut Hayakawa pula, kaedah semantik moden ini lebih mementingkan hubungan antara bahasa dan perkataan dengan realiti kerana amat penting untuk mengetahui apa yang berlaku di dalam pemikiran dan emosi penutur dan pendengar. Stockdale pula menganggap semantik umum adalah proses bagaimana kita melihat, menilai, membina dan bertindak balas terhadap pengalaman hidup tersebut. Secara kesimpulannya, komunikasi merupakan proses yang kompleks dan memerlukan perhatian dan usaha. Kita tidak dapat mengelak dari kekeliruan dan salah faham. Kita cuma dapat mengurangkan atau meminimalkan, namun tidak dapat menghilangkannya sama sekali. Ini adalah kerana tanpa kita sedari, kita sedang berkomunikasi atau menghantar sebarang isyarat sama ada melalui aspek verbal atau non-verbal hanya dengan berada di situ tanpa melakukan atau menyatakan apa-apa. Kita harus belajar untuk lebih berhati-hati, kreatif dan bijak serta lebih sensitif terhadap bahasa yang dapat mempengaruhi pemikiran, idea, tingkah laku dan sikap seseorang di dalam komunikasi kerana meaning are in people, not in words. Sekian, terima kasih.